Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya hari ini nak share tentang hati manusia. Selalu semua orang kata tanya-tanya macam mana, kenapa bila kita seorang keseorangan ataupun kita dalam keadaan ada masalah, kita akan rasa hati kita ni kosong. So, kenapa kita rasa hati kosong? Padahal kita ni dah try untuk tengok movie, untuk penuhi keinginan hati kita. Kita try untuk shopping, untuk penuhi keimaman kita kan. Tapi still at the last point, at the end of the day, kita akan rasa hati kita ni kosong kan. So Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-4, which is Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Sadaqallahul azim. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. So Allah cakap, Allah tak akan cipta manusia tu ada dua hati dalam satu jasad, which is everyone cuma ada satu je Allah bagi hati untuk dia guna kan. So kenapa Allah bagi tahu yang kita ni cuma ada satu hati je, tak akan ada dua? Sebabnya hati manusia ni dia hanya ada satu kan, dan dia juga ada satu space sahaja. So bila mana kita mengisi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, maka keinginan kepada dunia tak akan hilang. Tapi bila mana kita mengisi hati kita dengan kecintaan kepada dunia, maka kecintaan kita kepada Allah akan pergi. Makin banyak kita mencintai dunia, makin jauhlah kita daripada susahlah kita untuk mencintai Allah tu. So sebabnya kita ni hati kita cuma ada satu. So kita tak boleh nak cinta dua benda dalam satu masa. So kita tak boleh nak cinta Allah, at the same time kita nak cintakan manusia, kita nak cintakan harta ataupun apa-apa sahaja yang kita suka kan. So kecintaan tu adalah kepada Allah. So apa sahaja kita akan cinta, apa benda yang Allah redha, apa benda yang Allah perintahkan kan. So itu yang akan membawa hati kita ni terisi dengan penuh kan. So kalau kita tengok semua orang punya keinginan hati dia. Kalau kita tengok mostly adalah kita nak family yang bahagia, kita nak ada kawan yang happy go lucky, kita nak ada boyfriend ke, kita nak ada rumah yang besar kan. Apa-apa sahaja keinginan kita. Contoh saya ambil contoh family yang bahagia kan. Kenapa kita nak ada family yang bahagia? Supaya kita tak rasa seorang, kita ada support daripada family. Tapi kenapa kita nak ada support tu adalah sebenarnya supaya kita ni rasa tenang, supaya kita ni rasa bahagia. So sebenarnya bahagia tu terletak pada rumah ke? Bahagia terletak kepada duit ke? Tak kan? So bahagia tu terletak dalam hati. So kalau hati kita ni penuh, maka hati kita akan bahagia. So macam mana untuk capai kebahagiaan tu? So adalah bila mana kita mengisi hati kita dengan kecintaan kepada Allah. So back to the first point kan. Kenapa kita ni rasa hati kita ni ada kosong, hati kita ni tak cukup. So saya bagi contoh analogi. Bayangkan bentuk hati kita ni seperti bentuk love kan, bentuk love. So bila mana bentuk love ni, contoh dunia ni bentuk bulat, cuba kita masukkan bentuk love dalam bentuk bulat, akan ada kosong kan kat keliling dia, walaupun sedikit still ada kosong. Macam itulah juga dunia ni. So sifat dunia ni dia tak akan memenuhi hati kita sepenuhnya kan, which is mesti ada ruang-ruang kosong tu. So bila ada orang dia cuba untuk penuhkan hati dia dengan tengok wayang, tapi at the last point dia rasa diri dia tak cukup lagi. Dia cuba untuk isi hati dia dengan travel, beli barang-barang mahal, sebabnya dia rasa diri dia hati dia rasa kosong kan. Tapi benda tu semua takkan fully utilize ataupun memenuhi hati kita kan. Tapi apa yang boleh memenuhi hati kita dan lepas tu kita akan rasa cukup adalah bagaimana kita meletakkan dalam hati kita ni kecintaan kepada Allah. Kita nak kita letakkan dalam hati kita ni Islam dan akidah Islam tu kan. So sebab itulah dalam Al-Quran Allah dia berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak akan rasa gelisah dan tidak khawatir. Which is
di mana kita ni betul-betul beriman kepada Allah, kita tujuan hati kita, apa yang kita nak capai adalah redha Allah. So contoh kita nak kerja, kenapa? Sebab kita nak ada duit, supaya kita boleh tolong orang, sebab Allah suka orang yang menolong orang lain. Kita nak bahagikan mak ayah kita, sebabnya Allah suka orang yang berbakti kepada ibu bapa. Dan apa sahaja kita buat tu, at the last point, sebenarnya kita nak redha Allah tu, maka hati kita akan bahagia. So satu benda, hati kita ni tak akan boleh diisi dengan dua benda. Cintaan kepada Allah dan juga kita kecintaan kepada manusia tu tak akan pernah terjadi kan. You need to choose. You need Allah, you want Allah or you want others. So yang kedua, Allah sahaja yang boleh memenuhi hati kita. Kecintaan kepada Allah sahaja yang boleh menyebabkan hati kita merasa cukup. Tak ada benda lain yang boleh memenuhi hati kita selain daripada kecintaan kepada Allah tu. So benda yang kedua yang saya nak share adalah macam mana untuk kita ni rasa bahagia. Macam mana kita ni nak masukkan kecintaan kepada Allah kan? Tak. So saya nak share surah Hadid. So macam mana untuk kita ni mengubati hati kita yang dah bercampur-campur ni. So dalam surah Hadid, surah ke-7, 57 ayat ke 16, dalam surah Hadid surah ke-57 ayat ke-16 dan 17, Allah berfirman, Allah kata, belum tibakah waktunya bagi orang dalam surah Hadid ayat ke-16 dan 17, Allah berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mengetahui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum ini, kemudian mereka telah melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Ketahuilah bahawa Allah yang menghidupkan bumi setelah keringnya atau matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. So dalam ayat ini Allah cakap, belum tiba ke waktu kan, which is Allah bertanya kepada kita kan, belum sampai ke waktu untuk kita ni secara khusyuk mengingati Allah kan. Allah cuba kita tengok balik satu hari kita kan, apa benda yang kita buat setiap hari kan, apa benda yang kita isi dengan waktu-waktu kita. Adakah dengan mengingati Allah ataupun dengan mengingati benda lain kan. So Allah kata kita nak tunggu apa lagi kan, belum tiba ke waktu tu kan. Kenapa Allah tanya kita soalan ni? Allah kata, belum tibakah kita ni untuk khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran dia, mematuhi perintah-perintah yang Allah dah tetapkan tu. So Allah kata janganlah jadi macam orang-orang yang telah menerima kitab sebelum ni, which is kaum Nabi Nuh, Nabi Isa, kaum Nabi Nabi Nuh kan, Nabi Musa semua. Kenapa diorang ni at last diorang dibinasakan Allah? Sebabnya diorang tidak menerima, mereka susah, tidak menerima, mereka lupa untuk mengingati Allah dan juga lupa tidak mematuhi kebenaran kitab mereka kan. So Allah kata mereka ni dah lalu masa yang sangat panjang sampailah hati mereka jadi keras. Maksudnya mereka membiarkan hati mereka tu kosong dalam waktu yang sangat lama. Dan bila mana hati tu lama sangat tak diisi dengan Allah, tak diisi dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun kecintaan kepada Allah tu, maka hati kita ni akan keras. Dan hati kita ni sifat dia berbolak-balik, dia cepat untuk berubah kan. So Allah kata janganlah biarkan hati kau ni, hati kita ni dibiarkan terlalu lama jauh daripada Allah tu, jauh daripada kebenaran tu. Sebabnya hati ni boleh menjadi keras. So kenapa kita susah? So macam tu lah kan. Tapi Allah, walaupun bila Allah tak tutup dengan just cakap hati kita jadi keras kan, tapi Allah bagi satu harapan, which is i'lamu kan, ketahuilah Allah ni boleh menghidupkan bumi setelah mati iaitu kering kan. Tadi Allah cakap pasal hati kita yang keras, tiba-tiba ayat kedua ni Allah cerita pasal bumi yang telah mati Allah boleh hidupkan. So Allah sedang mengumpamakan hati dengan bumi. So kalaulah bumi yang luas ni, yang tak ada penghujung, yang kita tak tahu kat mana hujungnya sebab dia bulat, jadi sangat besar.
Allah boleh hidup kalau dia mati atau kering. Contoh kat Australia terbakar, Allah boleh hidupkan balik pokok-pokok kat situ. Allah boleh hidupkan balik tanah yang gersang tu, esok tengok sudah subur pula. So Allah mampu untuk menurunkan hujan, untuk menghidupkan balik bumi kan. So sama jugalah macam hati kita. So hati kita ni pun boleh jadi at one point hati kita menjadi keras ataupun mati tu, ataupun keras lah kan macam ayat ni kan. Tapi Allah kata tak apa, sebabnya Allah ni boleh hidupkan hati kita yang keras tu. Apa yang boleh menghidupkan hati tu adalah Allah akan hujan hati kita ni perlu disirami dengan ayat-ayat Allah tu untuk kembali hidup. So kalau kita perasan dalam Al-Quran, Allah dia selalu bila mana Allah cerita pasal kekurangan manusia, dosa manusia, kesalahan manusia, kesalahan kita, Allah tak pernah stop dekat kesalahan tu. Tapi Allah bagi ayat Quran atau Allah bagi satu harapan kat bawah dia. Kalau kita perasan kalau jumpa ayat tentang dosa, Allah cakap janganlah buat kezalim ke apa kan. Tapi Allah Allah akan cakap sungguhnya aku ni maha mengampuni kan. Sungguhnya Allah boleh menghidupkan bumi setelah matinya. So sebenarnya Allah sangat sayang kepada kita, dan Allah sebenarnya tak nak pun meletakkan kita ni dalam neraka. Allah tak nak melihat kita ni semua masuk neraka. Allah nak cipta kita ni, dan Allah letak kita kat dunia ni bukan untuk kita masuk neraka kan, tapi untuk kita ni masuk ke dalam syurga dia tu. So banyak dah hidayah-hidayah Allah yang datang. So semoga hati kita ni, janganlah biarkan hati kita ni terlalu lama jauh daripada Allah tu. Because lama kelamaan, makin lama kita meninggalkan Allah tu, makin lama hati kita akan jadi keras dan kita susah untuk kembali tu. So bila mana malam ni Allah pilih untuk kita ni dapat ayat Quran tentang hati, dapat ayat Quran tentang macam mana nak hidupkan hati tu, sebenarnya adalah untuk kita ni hidupkan balik hati kita. So ada satu kata tu, Allah kata, wahai Daud, Allah berkata kepada Daud kan, seandainya orang yang melakukan dosa ataupun orang yang jauh daripada aku tahu betapa besarnya kerinduanku kepada mereka untuk mereka kembali. So Allah sebenarnya nak sampaikan mesej kepada kita yang Allah nak bagi tahu kita yang Allah sangat rindulah kepada setiap daripada kita ni kan. So cepat-cepatlah kembali kepada Allah kan. Andai kita tahu betapa besarnya kerinduan Allah tu, pasti kita akan menangis kan, ataupun sujud kepada Allah tu. So macam mana untuk kita hidupkan hati tu adalah kalau bumi Allah turunkan hujan, kalau hati manusia Allah turunkan Al-Quran. So Al-Quran ni ibarat air lah kepada hati kita ni. So bestnya Al-Quran ni, sebabnya kalau kita tengok Al-Quran ni adalah mujizat kan. Mujizat tu maksudnya ajazah. Ajazah tu adalah yang menundukkan hati, yang boleh menundukkan tu. So kalau kita tengok Nabi Musa, dia punya mujizat adalah tongkat kan, which is tongkat Nabi Musa tu bertukar ular. Mujizat dia tu menyebabkan kaum dia tu terus sujud kan bila nampak benda tu. So tapi tongkat Nabi Musa ni, mujizat Nabi Musa akan habis bila mana Nabi Musa tu wafat ataupun meninggal kan. Tapi mujizat untuk kaum Nabi Muhammad, Allah bagi kita Al-Quran. So kenapa? So bezanya Al-Quran ni dengan mujizat kita dengan mujizat Nabi-Nabi lain, sebanyak Al-Quran ni walaupun Rasulullah dah lama meninggalkan kita, walaupun Rasulullah dah lama pergi kan, tapi kita still ada mukjizat tu dekat dalam kita kan, which is Al-Quran ni sifat dia menundukkan hati. So tak kisahlah kalau kita tak faham bahasa Arab ke, tapi berusaha cubalah untuk baca translation dia kan. Satu hari satu page pun tak apa kan. Sebabnya walaupun kita tak ada ilmu tentang Al-Quran tu, kita tak ada ilmu tentang bahasa Arab, tapi Allah tu dia mampu beri hidayah kepada siapa sahaja, dan Allah cipta Al-Quran ni untuk menundukkan kita. So sebenarnya ayat-ayat Quran tu akan terkesan dekat hati kita kan, bila mana seorang tu dia nakkan kepada hidayah tu. So sentiasalah berharap kepada hidayah Allah dan berlarilah kepada Allah kan. Janganlah biarkan hati kita menjadi keras tu. InsyaAllah tu sahaja.